Tolong bagi tahu Aina, nampak tak? Nampak tak Aina? Nampak. Okey, bagus. So kita start lah ya. Jap. Benda ni. Okey, semua ada buku teks kan? Ada. Okey, cikgu punya GM ni, you all tak boleh senyap-senyap tau. Kena ada orang respon. Kalau tak ada yang respon, cikgu tak akan teruskan. Siapa-siapa pun boleh respon. Cikgu, saya tak dapat buku teks lagi. Siapa tu? Atika. Apa Atika, nanti cikgu akan hantar dekat you link, bukan link, buku teks digital. Okey tak? Okey, Cikgu boleh. akan hantar dalam grup Okey. Yang dah ada buku teks, dah tengok dah topik apa kita nak belajar hari ni? Siapa dah tengok? Belum. Belum. Sepatutnya kena tengok lah sebelum kita start kelas. After this, please review textbook first. Tengok kita nak study apa hari ni. At least you ada idea, tak adalah you cengang-cengang waktu GM. Okay. This is the chapter 1 for Form 4 KSSM. You are the second batch. Form 5 this year. The first batch for KSSM. So lain sikit dia punya syllabus. Dia advance sikit. So cikgu perkenalkan dulu chapter 1. Dia punya tajuk dia adalah quadratic function. Quadratic function and equation in one variable. Okay, kita akan tengok 1.1 quadratic function and equation. Okay. Our learning standard for today's lesson, identify and describe the characteristic of quadratic expression in one variable. Okay, apa benda ni? Okay. What is a quadratic expression in one variable? Quadratic expression. Okay. In general, the general form of a quadratic expression is ax squared plus bx plus c. This is the general form for quadratic expression. Okay. Where a, b and c are constant and a not equals to 0. X is a variable. So ni example. Example of quadratic expression. Mesti ada a square ni. The highest power must be 2. So x square plus 2x plus 1. Kalau you nampak macam ni, this is quadratic expression. Negative y plus 3y also quadratic expression. Cuma bezanya this one variable dia x lah. Ya. This one variable y. 1 over 3 m square minus m minus ini pun the variable is n. All of this semua adalah the highest power must be 2. Itu dia punya first condition. The highest power must be 2. So that's, nanti cikgu tunjuk contoh. Okay, kalau you nampak macam ni, x plus 1. So this is not a quadratic expression sebab dia tak ada to the power of 2. Atau you nampak y cube plus 3. So this also not a quadratic expression because quadratic itself means power 2. The highest power must be 2.
Okay, clear? So next, example 1, determine whether each of the following expression is a quadratic expression in one variable. Okay, sini dia ada second condition. The first one mesti quadratic expression. The second condition, one variable. Mesti one variable. One variable means ada satu je unknown, ada satu je variable. If ada dua, so let's say this question C, so ini bukan dah apa tu, quadratic expression in one variable because here got two variable x and y. Okay, yang ni cikgu nak you respond. Number 2A, is it a quadratic expression in one variable or not? Anyone? Girl, you ada ke tak? Kenapa senyap je? Hello? Cikgu, lain cikgu tadi Ah. cikgu sangkut. Oh, ya ke? So, dengar tak apa yang cikgu cakap tadi? Cikgu tanya soalan mana? Sekarang nampak tak skrin cikgu? Nampak? Nampak. Okey. Kalau tak dengar ataupun tak Hello, Aina? Aina, nampak tak? Nampak. Okey, nampak. Okey, example 1, determine whether each of the following expression is a quadratic expression in one variable. Okay, given here A, B, C, D, E and F. For A, 2x squared plus 5, is it a quadratic expression in one variable? Yes. Yes. Sebab dia ada power 2 and then only one variable. Apa ni? Okay, B, x cube minus 6. What is the answer? Not a No, because the highest power. Yeah, because the highest power of the variable x is 3. Kalau power dia 3 ke 4 ke, so tu bukan quadratic expression lah. C, Not a quadratic expression. why? Because have two variable. Good. Two variable x and y, so not a quadratic expression in one variable. Kalau soalan tu without in one variable, then C is a quadratic expression. Okay, clear? If the question asks you about a quadratic expression only, then C is a quadratic expression, but not in one variable. Sebab ada two variable here. So D,
What is the answer for D? Quadratic expression. Not a quadratic, why? It's a quadratic expression. Yeah, correct. It's a quadratic expression in one variable. Sebab ada power 2 and one variable only. So E, okay, cikgu bagi jawapan ya, not a quadratic expression because ada kat bawah ni, x square ni, inilah nampak macam power 2 but not. This is x to the power of negative 2. Kalau you ingat lagi lah form 3 dah belajar indices. So kalau ada kat bawah macam ni, so ini bukan quadratic expression. For D, also not a quadratic expression because here got power 1 over 2. 1 over 2 kan tak boleh, dia mesti highest power is 2. Gabung-gabung macam ni tak boleh. So, it's not a quadratic expression. Why? Because there is a variable with a power which is not a whole number. Means x to the power of 1 over 2. 1 over 2 ni is not a whole number. Bukan nombor bulat. Dia fraction. Fraction tak mau. Okay, clear? Next, all quadratic expression can be written in the form of ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0. Okay, this one, a not equal to 0. Bila a is 0, for example a 0, so bila a 0, katalah x ni value dia 1. So 1 times 0 is equals to 0. So bila 0 dia dah tak jadi kuadratik lah. Sebab bila sini 0 dia akan jadi bx plus c. Bx plus c adalah linear equation. Dia dah tak jadi kuadratik. That's why dia tambah kat sini. Where a is not equal to 0. Maksudnya a ni tak boleh 0. If 0 dia tak jadi kuadratik dah. Dia jadi linear equation. Tak maulah kita nak kuadratik. Okay, clear ke? Clear. Okay, next. In a quadratic expression, a is the coefficient of x square. So a ni adalah coefficient for x square. B coefficient for x lah. Okay. Betul tak? Cuti. Siapa tak tahu besok cuti? Besok cuti. So hari ni cikgu akan bagi banyak homework. Sebab kita akan jumpa next week pula hari Rabu. Okay, salin dulu. Self practice 1.8. Kalau salin, take note. Okay. Our second learning standard recognize quadratic function as many to one relation, hence describe the characteristic of quadratic function. Sudah menatang apa pula ni? Just now quadratic expression, now quadratic function pula. Okay. What is the relation between quadratic function and many to one relation? Okay, before that kita kena tahu what is the difference between quadratic expression and quadratic function. Tadi tu cikgu cerita banyak pasal quadratic expression. Quadratic expression is written in the form of ax square plus bx plus c, whereas a quadratic function is written in the form of fx equals to ax square plus bx plus c. Can you spot the difference? Ada beza kat situ. Quadratic expression, dia tak ada equal sign. Perasan tak? Kalau you nampak lah kat sini. Dia tak ada equal sign. Sini tak ada equal sign. Kalau quadratic function, ada equal sign. Lepas tu ada fx. Fx ni, f ni maksudnya function. Function untuk x. Kalau kat sini, x ni variable dia lah. Kalau kat sini fy, kat sini akan jadi ay square plus by plus c. So f ni adalah function for variable x.
equals to. Ada equal ni, itu adalah quadratic function. Kalau quadratic expression dia tak ada equal sign, tu dia beza dia. Tapi kena tahu beza lah kalau cikgu tanya quadratic expression macam mana? Quadratic function macam mana? Itulah maksudnya ya. Quadratic function ada fx, ada equal sign. Kalau quadratic expression tak ada. Okay, all quadratic function have the same image for two different object. Apa ni? Kalau tak faham, sekejap lagi cikgu akan explain. In general, the type of relation of quadratic function is a many-to-one relation. Dah masuk graph pula. Apa ni banyaknya cikgu? Okay. This is the function. Function untuk graph quadratic, there are only two shape of the graph. Dua je. The value of A determine the shape of the graph. If A greater than 0, then smile shape graph. A less than 0, sad shape graph. Means value A here, kalau contoh cikgu bagi 2x square. Okay, 2x square. Let's say A ganti dengan 2. 2x square. So 2 greater than 0. Lebih besar daripada kosong kan? Greater than 0. So kalau sini nombor positif 2, 3, 4, 5, 6. Nombor desimal pun boleh. Contoh 2.4. Janji dia nombor positif. Bila you lukis graph, dia akan dapat smile shape graph. Tapi kalau kat sini negative number, A less than 0, let's say negative 2, negative 3. So bila you lukis graph, dia akan jadi bentuk sad shape graph. Okay. Setakat ni. Teruskan. Okay, what is the maximum or minimum point? Senang je. Kalau you ada ini set kan? Set shape graph. Kalau set shape graph ni, dia punya nilai A negatif kan? So dia akan ada maximum point. Tu je. Kalau set shape graph, we have maximum point. Sebab dia yang paling tinggi kat sini. So maximum point. Kalau untuk smile shape graph, nilai A dia greater than 0, nilai positif. Dia ada nilai kat bawah. So ini nilai yang paling bawah ni adalah minimum point. Senang je nak identify. Kalau set shape graph ataupun gram masam ni, sedih ni, ada maximum point. Kalau graf senyum, smile shape graph, kita ada minimum point. Okay. Ni tadilah maximum point kalau A positif. A negatif, less than 0. Maximum point A negatif, minimum point A positif. Okay, now kita nak tengok pula axis of symmetry of a graph of a quadratic function. Tadi cikgu dah bagi tahu graph ada dua je untuk quadratic. Yang satu yang ni lah set shape graph, satu lagi smile shape graph. Kalau set, maximum point. Kalau smile, minimum point. So dia akan ada axis of symmetry sebab graph ni dia equal size. So kalau set shape graph, dia punya axis of symmetry akan passing through maximum point. Dia akan divide this graph into two equal parts. Kalau minimum point, axis of symmetry akan lalu minimum point dan akan divide the graph into two equal size. Okay. Dia quadratic function ni dia memang sama besar. Dia tak ada sini besar, sini lebar ke apa, tak ada. Dia memang sama macam ni.
Okay, ni conclusion lah daripada apa yang cikgu cakap tadi. Benda yang sama lah. Axial symmetry for graph smile passing through minimum point. Kalau set shape graph akan passing through maximum point. Okay, homework. Self practice 1.1b. Tadi self practice 1.1a tu ada 2 soalan ke 3 soalan je. Yang ni pun ada 2-3 soalan je. Okay, kita nak sambung lagi. Investigate and make generalization about the effect of changing the value of A, B and C. A, B and C ni ada dalam function ni. Apa jadi kalau kita tukar nilai A? What happen if we changing the value of B and C? Okay, yang tu yang kita nak tengok. So, the value of A determines the shape of the graph. Yang ni cikgu dah bagi tahu tadi. Kalau A tu positif, dia set. Kalau A negatif, dia akan jadi apa tadi? A positif, you akan dapat smile shape graph. A negatif, you akan dapat set shape graph. Tapi ada beza lagi. Kalau A, tengok sini ada A1, A2. Kalau A1 less than A2, maksudnya nilai dia lah. Kalau A1 less than A2, maksudnya katakan A2 ni 2, A1 1 nilai dia. Katakan pen. Okay, katakan nilai A kat sini ganti dengan 1. Katalah sini ganti dengan 2. So dia akan jadi 2x square, yang ni x square sahaja. Ni tengok ni, A1 less than A2. A1 lebih kecil daripada A2. So kalau A1 1, A2 2, tengok graf tu. Yang lebih kecil akan lebih lebar. Okay, wider. Kalau nilai A tu lebih besar, dia akan jadi lagi kurus. Kalau cikgu ganti, katakan ada lagi, ini fx, ini gx, katakan ada satu lagi function. Cikgu guna h. Katakan ada hx. Nilai dia, katakan cikgu ganti dengan 3x square pula. So dia akan jadi graf tu lagi kurus macam ni. Ni cikgu lukis freehand tak cantik lah. Okay, faham tak? Untuk nilai A lebih kecil, lebih besar, lebih wider dia punya bukaan ni. Okay, lagi besar nilai dia, lagi kurus ke tengah macam ni. Okay, boleh tak? Anyone respond? Cakap okay ke supaya cikgu tak cakap seseorang? Okey. Okey cikgu. Okey, tengok pula contoh yang kedua ni. Ini untuk smile shape graph. Yang ni untuk set shape graph. Okey. A1 less than A2. Ni A1 less than A2. Katakan sini negative 2 x square. Sini lebih besar kan? So negative, untuk nombor negatif, you jangan confuse. Nombor negatif lagi besar nilai tu, dia sebenarnya lagi kecil. Kalau cikgu lukis number line kat sini, katakan sini kosong, 1, 2. Nombor negatif, jangan confuse ya. Kalau dia lagi ke kiri, dia lagi kecil. So maksudnya negative 1 greater than negative 2. Negative 1 lebih besar daripada negative 2. Yang ni basic lah. Tapi mana in case, manalah tahu you lupa. So cikgu terang balik kat sini. Okay. So kat sini katakan, dia kata kat sini A1 less than A2. A1 lebih kecil. So katakan sini negatif, cikgu tukarlah negative 3. So kat sini cikgu boleh letak negative 2. So mana lagi besar? Negative 2 ke negative 3? Negatif 2. Negatif 2.
Betul. So negatif tu lebih besar. So betul lah kat sini ya. A1 less than A2. A1 ni lebih kecil daripada A2. So kalau you tengok graf kat sini, lagi kecil nilai dia, lagi besar nilai dia, dia lagi kurus ke dalam. Negatif 3 ni, dia sebenarnya sama je dengan ni, cuma bentuk dia lain. Negatif 3 lebih kecil kan daripada negatif 2. Kenapa dia suka lari ni? Okay, negatif 3, mana cikgu minta zero? Okay, negatif 3 lebih kecil daripada negatif 2. So bila dia lebih kecil, dia lagi wider dia punya bukaan graf. Lagi besar value A, lagi kurus ke tengah. Sama macam ni. Sama je, lagi kecil, lagi besar. Cuma beza ini untuk smile shape graph. Ini untuk set shape graph. Okay. Cuma you kena tahulah. Negatif ni dia selalu confuse sikit lah. Mana yang lebih besar ya? Lagi besar nombor negatif tu, lagi kecil nilai dia. Jangan confuse ya. Okay, next. Kenapa ada yang cikgu lukis ni? Okay, value B pula. Tadi kita tengok value A. Value A, kalau lagi nilai A lebih kecil, A1 lebih kecil daripada A2, dia lagi besar. Okay, dia lagi besar. Kecil nilai tu, dia punya lagi besar. Kalau A tu lagi kecil, lagi besar nilai dia, dia akan jadi lagi kurus. Tu kalau A. Kalau B pula macam mana? B, kita tengok axis of symmetry. Kita tengok axis of symmetry. Kalau dia exist, axis of symmetry lies on the left of the y-axis. Is B less than 0? Dia akan ada dekat on the right of the y-axis. Is B equals to 0? Dia ada kat tengah-tengah. Contoh macam mana? Okey, katakan cikgu tulis 2x square plus 3x katakan plus 4 contoh. So ni nilai positif. Ni A kan? A positive number. So dia graph smile lah. Okey, sini B. B ni pun positive number. So kalau dia positive number, axis of symmetry akan ada greater than 0 kan, positif lah. So dia akan ada on the left of the y-axis. Kalau cikgu tukar 2x square minus 3x plus 4 katakan. So nilai B here, nilai B sini negatif kan. So bila negatif less than 0, the axis of symmetry lies on the right of the y-axis. Kalau cikgu tukar, dia jadi macam ni. 2x square plus 4. Tak ada B. Tak ada B maksudnya B equals to 0. So kalau quadratic function macam ni, dia punya axis of symmetry akan ada kat tengah-tengah. Harap faham lah ya. Ini kalau depan dia positif. Yang bawah ni kalau depan dia negatif. Contoh negatif 2x square plus 3x plus 4 contoh. So ini value A. Ini value A. Value A kat sini negatif. Ini value B. Value B kat sini positif. So kalau nilai A dia negatif, dia akan dapat graf
set shape graph. Set shape graph. Yang kat bawah ni lah. Set shape graph. Kalau B greater than 0, B positif, so dia punya axis of symmetry akan ada on the right of the y axis. Ni y axis, ditulis fx. Fx ni sebenarnya y axis lah. Okay, dia terbalik dengan atas. B greater than 0, dia ada sebelah kanan. Ini untuk kalau depan ni nilai negatif. Okay, okay tak? Okay tak? Okay. Okay. Alright. Okay, thank you for the response. Kalau B less than 0, contoh macam ni lah. Negative 2x square minus 3x plus 4. Yang ni nilai A pun negatif, nilai B pun negatif. Nilai A negatif, set shape graph. Lepas tu B pun negatif. So symmetry lies on the left of the y-axis. Ada sebelah kiri. Sama juga kalau let's say negative 2x square plus 4. Nilai B 0. So axis of symmetry ada kat tengah, ada dekat y-axis ni. Aduh cikgu tak boleh nak ingat lah macam mana ni, banyak sangat lah nak ingat positif, negatif. Tak apa, take your time. Tapi benda ni memang kena ingat lah. Tapi sebenarnya tak adalah ingat sangat. Nanti sebab nanti you kena lukis graf juga. Once you dah lukis graf, you akan automatic tahu kat mana axis of symmetry tu. Sebab axis of symmetry tu mesti lalu, sini yang kita panggil apa ni? Minimum point. Dia mesti lalu minimum point. So kalau cikgu tak boleh ingat lah ni positif, negatif banyak sangat ni. Tak boleh ingat, tak boleh nak hadam ni. Macam mana ni? Jangan risau sangat. Sebab nanti you kena lukis graf. Bila you lukis graf baru you nampak. Oh okay, of course lah kalau you dah lukis macam ni, of course lah kat sini axis of symmetry, tak mungkin lah dia kat sini pula. Macam tu. So the value of C pula. The value of C determine the position of the y-intercept. Tadi cikgu dah cerita pasal A, B, sekarang C pula. C ni dia akan jadi y-intercept. Ingat lagi ke tak y-intercept ni? You belajar chapter 9, form 3. Alah cikgu dah lupa dah. Yang tu straight line tu memang dah lupa dah. Macam mana tu? Sebab SPM form 1 until form 5. Jangan ingat di form 4, form 5 je. Cikgu dah warning ni. Sebab mungkin manalah tahu next year cikgu juga yang ajar 5 by Duri. Memang nak kena kalau tak ingat. Kalau ni ada masa lagi ni 50 ni, boleh tengok balik form 1, form 2, form 3. SPM bukan form 4, form 5 sahaja. Kalau subjek lain, contoh subjek elektif yang apa SRT kan? SRT dia form 4, form 5 je. Tapi matematik dia memang daripada form 1 sampai form 5. So kena ingat balik lah yang form 3 yang straight line tu pun. Okay, y-intercept ni ada you belajar masa form 3. Tapi tak apa. Kat sini pun dia dah mention lah. Value C tu adalah y-intercept. Memotong y-axis ni. Okay. Okay, contoh soalan. The quadratic function x square minus 3x plus c passes through a point A as given below. Ini dia ada bagi point A. Calculate the value of C for each of the following cases. Okay, solution dia senang je. The point A 0, 4. Okay, 0, 4. Kalau you lukis graf, 0 ini dulu you tulis Y kat sini. Sebenarnya masih Y. Cuma sebab you dah belajar function, so kita tulis Y tu sebagai function lah. Jangan confuse lah, you dah form 4, dia dah advance. Biasa you pakai Y. Tapi bila form 4 ni you dah belajar function, dah advance lagi. So kat sini kita tulis fx.
Sebenarnya Y lah. Ini paksi Y. Dia takkan berubah. Sampai kiamat pun this is Y exist. Cuma kita tak tulis Y lah kat sini sebab kita belajar function. So kita letak function. Sini masih X. Okay, A04. Yang ni koordinat form 2 pula. Cikgu macam-macam nak kena ingat ni. Yang form 2 koordinat pun saya tak pandai cikgu. Macam mana tu? Dah 16 tahun dah. You kena study balik. Kena pergi tengok balik form 2, kena tahu macam mana nak plot point. Tapi rasanya tahu kot. Kalau lah tak tahu, tolonglah banyak homework ni. Kena tengok form 3 balik, kena tengok form 4 balik. Sudah tak nak buat apalah. Jangan macam tu. Teruskan bersemangat. A04. Okey, kalau sini 04 kan, kalau cikgu nak plot point, 0 ni adalah nilai X. Yang ni nilai Y kan. So, X kosong, so kat sini lah 4 contoh. Cikgu punya ni suka lari-lari lah, okey. So, sinilah point 0, 4. So, dia nak kat sini calculate the value of C. Cikgu dah bagi tahu tadi, C ni adalah Y-intercept. So, Y-intercept sinilah. So, jawapan dia 4. Cikgu tak faham lagi ni cikgu. Macam mana cikgu? Okay, ulang balik ya. Point A, 04 kat sini. Tadi sebelum ni cikgu cakap, kalau graf tu potong Y exist. Potong Y exist. So, maksudnya itu adalah Y-intercept ataupun C lah. C ni adalah Y-intercept. So jawapan dia C sahaja. 4 sahaja untuk C. Sebab dia memang potong dekat Y-axis. Untuk B, dia bagi nilai macam ni. Nilai A negative 1, 3. Macam mana nak dapatkan Y-intercept cikgu? Okey, masukkan nilai. Ini nilai X kan. Negative 1 ni X. 3 ni Y. So dalam equation ni, equation yang dibagi ni, you masukkan nilai Fx dengan X. So ni adalah nilai Y. Macam cikgu cakap tadi, Fx tu adalah Y sebenarnya. So gantikan dengan 3. 3 ni. So letak dekat Fx. X ni ganti dengan negative 1. So negative 1 square minus 3 negative 1 plus C. C ni kita tak, memang kita nak cari C kan. So yang ni boleh guna calculator. Tak payahlah you pening-pening nak kira, guna calculator. Nanti you akan dapat nilai C. C negative 1. Macam tu. Okay. Macam mana nak buat ni cikgu? You kena ni lah, ganti nilai. Dia akan jadi macam ni. Negative 1 square minus 3 negative 1 plus C equals to 3. Okay, 3 ni nilai Y. Cikgu ambil dari sini. Ini adalah nilai X. Nilai X. Mana dapat persamaan ni? Daripada atas ni. Atas ni dia ada bagi X square minus 3X plus C ni. Okey, katalah cikgu nak kira manual. You jangan kira manual, you guna calculator. Negative 1 square is 1. Negative 3 times negative 2 is ni 1. Negative, negative, positive. 3 times 1, 3 plus C equals to 3. 1 plus 1 plus 3, 4. So 4 plus C equals to 3. So macam mana dapat C? 3, ni pindah sini, minus 4. So C equals to negative 1. Yang ni simple kan dia punya tu, terus jawapan. Yang ni sekejap dia tanya cikgu macam mana dapat negative 1. So cikgu dah terang kat sini. Ni dia punya step-step dia, bla bla bla, sampailah dapat negative 1. So inilah nilai C. Soalan memang minta nilai C. Okey tak? Boleh tak? Boleh. Okay, thank you for the response. Nasib baik sebab cikgu tak korang. Takut line cikgu tak okey.
Okay, example 3. The diagram show two graphs of quadratic function y equals to fx and y equals to gx. State the range of the value of p. Explain your answer. Ni tadi cikgu dah terang dah. Masa ingat tak awal-awal tadi yang nilai A. Kalau nilai ni besar daripada ni apa jadi? Siapa ingat lagi tadi? Kalau nilai yang kurus ni adalah 3. Yang lebar ni P. So apakah nilai P? 3 kurus. Tadi cikgu cakap lagi kurus, lagi besar nilai 3. So maksudnya kalau lebar, dia lagi kecil daripada 3. So lagi kecil cikgu daripada 3. Maksudnya P ni mesti less than 3. Mesti lebih kecil daripada 3 sebab dia lebih wider, lebih besar bukaan dia. Tadi cikgu dah cakap kan, kalau nilai A tu lagi besar, dia punya graf akan jadi kurus ke tengah, kurus ke y axis. So sekarang ni dia suruh you identify value P, you dah boleh agak lah. Kalau yang dalam ni kurus, 3, nilai dia 3, P ni mesti nilai dia besar, nilai dia kecil lah. Mungkin 2, mungkin 1. Faham tak? Sebab dia punya bukaan lebih besar. So, you boleh bagi tahulah P ni mesti lebih kecil daripada 3. Tapi kalau you bagi tahu P lebih kecil daripada 3, tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab negative 1 pun kecil daripada 3. Betul? Negative 3 pun kecil daripada 3. Tapi kalau negative number, dia dah tak jadi smile shape graph. Okay, dia dah tak jadi smile shape graph sebab nilai A negatif dia akan jadi set shape graph kan. So you kena tambah lagi condition tu, dia mestilah greater than 0 but less than 3. Greater than 0 maksudnya dia mesti 1, dia mesti 0.3 sampai ataupun 0.1 sampailah 2.9. Tu range dia sebab soalan minta range. You tak boleh kata P less than 3 sahaja. Sebab kalau P less than 3 dia akan termasuk negative number. Kalau negative number dah tak jadi bentuk ni dah. Macam cikgu mention earlier, if negative number dia dah tak jadi bentuk smile, dia akan jadi bentuk set. Okay, so ni jawapan. Macam cikgu cakap tadi lah, P greater than 0, less than 3. P, okay, faham tak ni? Faham tak? Faham. Okay, bagus. Okay, homework 1.1C. Cukuplah 3 homework ni. Homework ni buat dalam buku tulis. Ada buku tulis kan? Ada. Keluar dulu. Okey, ada 12 orang. Okey lah tu. 11 orang lah.